Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, untuk sesi tazkirah kita kali ini, kita nak lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih, iaitu hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayrahu farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih." Maksudnya hadis ini, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW. Baik, katanya Nabi SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan." Semoga Allah mencerahkan individu, imra'an maknanya seseorang atau individu. Sami'a minna, naddarallah maknanya semoga Allah mencerahkan wajah. Sebagian orang kata, orang Arab selalu pakai bayyadallah wajhaka, semoga Allah memutihkan wajahmu. Nawwarallah wajhaka, ataupun naddarallah, doa Nabi SAW kepada umatnya yang sifatnya khusus. Nabi kata semoga Allah mencerahkan ataupun menyerikan wajah individu, imra'an sami'a minna, yang mendengar daripada kami, hadithan, satu hadis. Fahafidhahu, lalu dia menghafalnya. Fahafidhahu, dia menghafal. Hatta yuballighahu ghairahu, sehinggalah dia menyampaikan kepada selainnya. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Baik, boleh jadi yang membawa fiqh, yang membawa pemahaman itu, ataupun yang meriwayatkan hadis, menyampaikan kepada orang yang lebih faqih daripadanya. Menyampaikan sesuatu hadis, dia menyampaikan kepada orang yang lebih faham daripadanya. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Boleh jadi juga seorang yang meriwayatkan ilmu, meriwayatkan hadis, meriwayatkan fiqh. Hamili fiqh maknanya yang memikul fiqh, memikul hadis, memikul pemahaman. Laisa bifaqih, bukan seorang yang faqih, dia tak faham, maknanya dia tidak ada pemahaman. Boleh jadi dia hanya menyampaikan tapi dia tak faham apa yang dia sampaikan. Baik, hadis ini Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala letakkan dalam bab, dalam abwabul ilm. Imam At-Tirmizi letakkan dalam bab ma jaa fil hathi ala tablighi sama', bab pada menggalakkan menyampaikan apa yang kita dengar. Yang ini ilmu. Maknanya hadis ini adalah galakan untuk menyampaikan ilmu yang kita dengar. Sama macam hadis yang selalu kita dengar dan kita semua hafal, apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nampak? Cuma dalam hadis ini dia lebih spesifik doa Nabi kepada orang yang menyampaikan hadisnya. Sebab Nabi kata naddarallah, maknanya moga Allah memberikan wajah yang bersinar-sinar kepada sesiapa sahaja yang mendengar hadisku, kalamku. Dalam sebahagian riwayat lain disebut maqalati, mendengar perkataanku. Fahafidhaha, lalu dihafal, kemudian disampaikan hatta yuballighahu. Dalam sebahagian riwayat lain disebutkan fahafidhaha faaddaha kama sami'a, lalu dia menyampaikan seperti yang dia dengar. Seperti yang dia dengar, maknanya dia tak tokok tambah, kan? Dia tak tokok tambah, disampaikan seperti mana dia dengar. Dan difahami daripada hadis ini, kalau kita lihat hadis ini, baik dalam Al-Quran ada tak sebut tentang nadrah ni? Dalam surah Al-Mutaffifin dan satu lagi surah yakni nikmat dapat wajah yang berseri-seri ni, ada tak dalam Quran? Ada.
dalam dua surah. Yang pertama surah Al-Insan ayat 11, yang kedua surah Al-Mutaffifin ayat 24. Dalam surah Al-Insan Allah kata fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Yani orang-orang beriman nanti mereka akan diselamatkan Allah daripada keburukan hari kiamat, hari kebangkitan, hari yakni dzalikal yaum, ini hari kiamat. Wa laqahum nadratan wa surura. Dan mereka akan bertemu. Dan apa dia disebutkan di sini walaqahum nadratan wa surura. Maknanya mereka itu akan, apa maksud walaqahum, maknanya mereka akan diberikan manhahum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nadratan maknanya bahjatan wa israfan, maknanya wajah yang berseri-seri, wa surura, dan juga kegembiraan. Baik, dalam surah apa satu lagi, surah Al-Mutaffifin ayat berapa tadi? 24. Allah Taala sebut nadratan na'im, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Itu ayat tentang apa? Tentang orang-orang yang masuk syurga. Innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun. Sesungguhnya orang-orang yang baik, al-abrar lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan syurga. 'Ala al-ara'iki yanzurun, di atas tempat-tempat duduk mereka, sofa-sofa mereka, al-ara'ik. Tempat-tempat duduk mereka itu mereka menunggu, yanzurun, dan mereka melihat atau menunggu, yakni nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Allah kata kamu tahu pada wajah-wajah mereka, kamu nampak pada wajah-wajah mereka, yakni pada dalam syurga nanti, fi wujuhihim nadratan na'im. Maknanya nadrah maknanya bahjatan wa surur. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, an-nadratu fil wajhi, wajah ahli syurga ni berseri-seri, putih. Berseri-seri, nadratan na'im, penuh kenikmatan, kerana mendapat nikmat. Jadi sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang di akhirat, tapi yang dalam hadis Nabi SAW bagi tahu yang kat dunia. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata, tidak ada nikmat nikmat yang boleh kita nak samakan dengan nikmat di syurga kelak, di akhirat kelak, melainkan nikmat iman. Maknanya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, nikmat yang kat dunia ni kita tak boleh nak gambarkan apa yang nikmat yang ada di akhirat, melainkan dengan nikmat iman dan ilmu, makrifah. Maknanya kalau kita nak dapat nampak kenikmatan di akhirat nanti, dalam syurga kelak, tidak ada jalan melainkan kita kena nampak nikmat iman dan nikmat ilmu. Sebab itu macam tadi kan, macam hadis tadi, macam yang dalam Quran Allah Ta'ala kata ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Mereka, kamu nampak wajah mereka itu penuh kenikmatan, berseri-seri, bahjah wa surura, gembira. Tapi kat dunia macam mana kita nak tahu tanda-tanda mereka? Itu maksud dia. Tanda-tanda mereka antaranya apa? Mereka menyampaikan hadis Nabi. Mereka maknanya menyampaikan ilmu. Mereka beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kan? Sebab itu disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, wafat 198 Hijrah. Beliau kata, la tajidu ahadan min ahli al-hadith illa wa fi wajhihi nadrah li da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan dapati seorang pun dalam kalangan ahli hadis melainkan pada wajahnya ada nadrah, cerah dan berseri-seri kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Idza ra'aitu ashab al-hadis, ahli al-hadis, fa ka'anni ra'aitu ashaban nabi. Kalau aku tengok ashabul hadis, maknanya orang yang ahlul hadis, orang yang dia selalu sebarkan hadis, dia selalu jaga hadis, dia sampaikan ilmu, ahli sunnah, kata sebagian ulama lagi, maknanya kata Imam Asy-Syafi'i, seakan-akan aku melihat sahabat Nabi. Kerana mereka bersahabat dengan Nabi. Apa maksud mereka bersahabat dengan Nabi? Kerana mereka menjaga kalam Nabi, mereka menjaga hadis-hadis Nabi, mereka menyampaikan, mereka defend, mereka mempertahankan hadis-hadis Nabi SAW, mereka sampaikan seperti mana mereka dengar dan mereka hafal. Jadi itu kelebihan
orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis lebih spesifik. Dan termasuk jugalah apa kita katakan, maknanya kelebihan ini, maknanya ada orang tanya, sebenarnya ada satu riwayat lagi yang sebut tentang seorang lelaki yang dia mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kulit dia hitam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan dia hadis ni. Nabi sebutkan tentang nikmat yang akan diperolehi oleh ahli syurga nanti, maknanya mereka akan diberikan wajah yang berseri-seri, yang putih. Seperti mana hadis tentang wuduk, inna ummati yud'auna ghurran muhajjalina min atharil wudu, kan, maknanya umatku nanti akan diseru, akan dipanggil, akan dihimpunkan dalam keadaan ghurran muhajjalin min atharil wudu, maknanya bercahaya pada anggota wudu. Sebab itu kata para ulama, bukan maksudnya di dunia ni apa maksud cerah dan berseri-seri wajah di dunia, bukan bermaksud kulit dia putih. Nayaklah macam tu. Nayaklah macam tu. Kita ada ramai dalam kalangan pendakwah yang kulit hitam. Kan? Sahabat-sahabat Nabi ada kulit hitam. Nayak macam tu. Sebab ada orang dia salah faham, dia ingat wajah putih. Tak, bukan. Maknanya dia akan diberikan wajah yang berseri-seri. Kalau kulit dia hitam sekalipun, kita nampak ada cahaya ilmu, cahaya sunnah. Tapi orang yang kenal sunnah, dia akan tahu. Orang yang dia tahu sunnah, dia akan tahu. Orang yang ahli sunnah, dia akan tahu orang tu ahli sunnah, tengok muka saja. Tengok muka saja. Tengok muka saja dia tahu ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah tu ada pada dia. Tapi bukan tengok muka saja, tapi kena tengok juga kataan dia, kena tengok amalan dia, kena tengok ajakan dia, seruan dia. Nampak? Tapi Sufyan bin Uyainah tadi memang dia sebut, kata setiap ahli hadis dia ada nadrah, dia ada wajah yang maknanya berseri-seri. Maknanya kat sini tu ulama kata, macam mana kita nak tentukan wajah berseri-seri tu? Macam mana kita nak tentukan? Jadi dia bukan fizikal, dia bukan pada fizikal, tapi dia pada apa? Pada kita kata riak wajah. Maknanya orang tu dia maknanya dia menyampaikan kebenaran, kan? Seperti mana Nabi SAW ketika mula diutuskan, orang-orang yang tengok wajah Nabi SAW kata mereka tahu wajah ini bukan wajah penipu, kan? Maknanya mereka tahu. Jadi maknanya itu kita kata kelebihan menyampaikan hadis. Maknanya bukan bermaksud maknanya kulit wajah tu akan berseri-seri, putih melepak. Kita kena pakat-pakat nak amalkan hadis ni, kena beli apa dia lotion ke apa ke, pakai bedak ke apa putih, bukan maksud dia itu. Tapi maksudnya sampaikan hadis Nabi SAW, kita akan dapat nadrah di dunia dan di akhirat. Sebahagian ulama lagi kata wajah berseri-seri tu dia dapat nikmat bila dapat ilmu. Maknanya bila kita tengok dia dalam majlis ilmu tu, dia wajah dia seronok, surura, nadratan wa surura. Maknanya di dunia lagi dia dah seronok dengan majlis ilmu, dan akhirat nanti dia juga akan dihimpunkan dengan orang-orang yang akan diberikan wajah yang berseri-seri, antaranya ahli ilmu, antara mereka ahlul hadis yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala bisawab. Kan hadis kan tak boleh sebar hadis palsu, kan? Maksud even kalau hadis tu kita belum tahu, kita kena check dulu. Walaupun orang kata dah banyak orang bagi tahu, kita kena check dulu sebelum yang hadis tu sahih kita sebutkan. Ya, itu usul, itu prinsip asas. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatathabbatu. Wahai orang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka selidikilah dia, telitilah. Zaman kita zaman yang ramai orang yang pelik-pelik, orang berdusta, penipu dan ramai macam-macam. Memang kita kena selidik, memang kita kena check, kena tanya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, ataupun kita rujuk pada aplikasi-aplikasi yang mudah untuk kita check, melalui aplikasi-aplikasi yang dah disediakan, kita check. Memang itu asal, memang kita kena check hadis. Sebab ada dalam hadis lain memang kita hadis yang kita sebutkan tadi memang galakkan untuk sebarkan hadis, tapi dalam masa yang sama juga Nabi memberi ancaman kepada orang yang berdusta atas namanya secara sengaja, maka bersiaplah tempat duduknya dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Semua tu dihimpunkan. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.